Okay, kita pergi ke soalan nombor 8 yang daripada Kelantan. Okay, Kelantan. Kelantan dia start terus dengan graf fungsi. Jadi bila dia start dengan graf fungsi, janganlah terus rasa ini soalan fungsi kuadratik. Kena tengok bawah. Bila dia disebut je domain, kodomain, maksudnya itu adalah soalan fungsi. Okay, so soalan nombor 8. Tengok markah dia. Okay, jadi markah dia 3 markah. Okay, so jom kita buat. Ini adalah graf awak, sini Gx, sini X. Okay, Gx ni sebenarnya Y je nilai dia. And then dibagi 25 dengan negatif 3. Okay, soalan yang pertama. Meminta awak julat bagi Gx. Julat. Okay, julat bagi Gx. Okay, untuk domain, okay dia bagi domain dia sifar hingga 2. Maksudnya sinilah nilai X. Okay, nilai X akan berada daripada sini, sifar sehingga titik yang sini. 2. Ini dia punya domain. Okay, dia punya julat adalah, okay, so dia bagi negatif 3 hingga M per 2. Okay, negatif 3 maksudnya kat sini, sini negatif 3. Jadi di sini adalah M per 2. Okay, so dia suruh awak tentukan nilai M. Senang je tentukan nilai M. So macam mana nak tentukan nilai M sekarang? M per 2 adalah nilai Gx. Okay, kalau tengok dekat koordinat ni, 2 ni adalah X. 5 ni adalah Y. Dalam kes graf fungsi, Y ni sekarang adalah Gx. Okay, so sebab kawasan dia sikit kan, so cikgu buat jawapan kat atas Jadi untuk soalan A, okay, awak boleh terus je samakan M per 2 sama dengan 5. So daripada situ bawalah 2 ke atas ni, so awak akan dapat M sama dengan 10. Terus dapat jawapan. Simple. Okay, so yang ni 1 markah sebab senang no. Okay, 1 markah je dekat situ. Okay, next. Fungsi songsang. Kalau pakai peer deck ni seronok cikgu nak tengok. Awak dah boleh ke tidak kan nak buat fungsi songsang dan apa semua. Okay, macam ni kita nak cari fungsi songsang sedangkan persamaan Gx pun kita tak ada. Awak tahu ke Gx sama dengan berapa? Ada ke dia bagi tahu dalam soalan? Tak ada kan? Dia tak bagi langsung dalam soalan. Okey, bila dia tak bagi dalam soalan, maksudnya awak kena come out dengan persamaan sendiri. Okey, nak buat persamaan sendiri tu awak kena listkan X, awak kena listkan Gx. Okey, so kita akan listkan. Okey, X kita dekat sini kita ada sifar. Okey, lepas tu kita ada 2. Okay, lepas tu sini kita punya Gx, sini X, sini tak nak pakai Gx lah, kita pakai Y sebab kita buat persamaan kan. Okay. Okay, jadi yang ni kita punya Y. Okay, dia punya pemetaan ni nanti yang akan jadi Gx. So sini negatif 3, sini 5. Okay, sifar akan dapat negatif 3. 2 akan dapat 5. Jadi pemetaan ini adalah Gx. Jadi kita nak persamaan. Bila nak persamaan, awak kena try. Apakah caranya awak nak bina persamaan? Apakah perkaitan antara X dengan Y? Kalau kita nak kata gandaan 2, sini 2, sini 5. Sifar nak jadi 3. So macam mana sifar ni boleh jadi 3? Mungkin kita boleh buat X tolak 3. Dan kita akan dapat jawapan dia negatif 3. Tapi kalau 2 tolak 3, kita tak akan dapat 5. Kita akan dapat berapa? 2 tolak 3, kita akan dapat negatif 2 tolak 3, negatif 1 lah. Kita akan dapat negatif 1, kita tak akan dapat 5. Okay, so kita tak boleh buat yang macam ni. Kita tahu negatif 3 ni compulsory kat belakang. Okay, so kita try letak 2 kat depan. Okay, lepas tu kita try masuk satu-satu. Kalau X ni sifar, maksudnya 2 masuk sifar tolak 3. Kita akan dapat negatif 3. Okay, betul dah, kita dapat Y. Okay, next, kalau seandainya X tu adalah 2. So 2 masuk 2 tolak 3 juga. So 2 darab 2 kita akan dapat 4. Okay, 4 tolak 3 kita dapat berapa? 4 tolak 3 kita dapat 1. Okay, so tak dapat juga yang tu. Still tak dapat juga. Okay, so macam mana? Apa cara lagi kita boleh buat? Okay, kita tukar. 2x tolak 3 so tak boleh. Okay, so apa lagi cara kita buat? Kita cuba naikkan dia punya gandaan. Okay, kita jadikan 3 pula kat depan. Okay, kita cuba jadikan 3. Okay, kalau kita jadikan 3, so sini 3, sini 3, maksudnya sini still dapat negatif 3.
Okay, betul. Yang di sini 6 tolak 3. So kita dapat 2. Salah. Belum dapat lagi. Okay, naikkan lagi gandaan dia. Okay, naikkan lagi gandaan dia. Kali ni kita jadikan dia 4. So 4 darab sifar tolak 3 dapat negatif 3. Okay, cantik. Yang ni 4 darab 2 dapat 8. 8 darab 3 dapat, 8 tolak 3 dapat 5. So dah match. Okay, kita dapat nilai Y ni. Jadi sini maksudnya 4. Jadi persamaan GX kita adalah 4X tolak 3. Cikgu tak pastilah benda ni awak belajar ke tak tahun lepas untuk tajuk fungsi. Sebab bukan cikgu ajar fungsi ni kan. Cikgu tak tahu awak tahu ke tak pasal benda ni. Tapi untuk KSSM memang diorang ada belajar cara nak keluarkan persamaan fungsi tu sendiri. Kena buat sendiri. Okay, so kita dapat GX kita. Lepas itu kita dapat X tolak 3. Okay, so bila dah dapat, bolehlah kita kira sekarang G negatif 1. Okay, so kita tahu G negatif 1. X nilainya adalah X. Yang ini nilainya adalah Y. So Y sama dengan 4X tolak 3. Okay, alihkan semua, tinggalkan X saja sebab kita nak ini. Okay, so kita bawa ke kiri. Y tambah 3 sama dengan 4X. Nak dapatkan X sahaja, so bahagikan semua dengan 4. 4 bawa ke sebelah. So dapat Y tambah 3 per 4. Maka G inverse X kita adalah Y pula. Sebab dia X kan, so sini kena X lah. Okay, so gantikan Y dengan X. So X tambah 3 per 4. So siap. Okay, dah set yang tu. Markah dekat sini, kalau dapat betul, awak terus dapat 2 markah. Kalau yang ini tak betul, okay, awak ada jalan kerja yang ini, awak come out dengan GX yang pertama ni, so di sini B1. Kat atas tu memang 1 markah lah, so total dekat sini 3 markah. Okay, so KBSM dia masih lagi objektif punya pemarkahan. Ini maksud markah objektif, maksudnya dia tengok jawapan yang akhir. Kalau KSSM, kalau siapa yang dah tengok penataran format baru tu, untuk KSSM, dia akan tengok jawapan atas ke bawah. So setiap satu akan dapat markah. Dia rancang kertas 2 dah, dia punya kertas 1. So kesan kat dia orang, awak ni kira okey lah kan, seronok lagi lah paper awak. Okay, next kita pergi ke soalan Kelantan. Okay, soalan Kelantan yang seterusnya. Tadi pun Kelantan juga. Okay, soalan nombor 8. Okay, sekarang ni Kelantan lagi, soalan nombor 9. Tapi nampak dia macam bagi direct ni kan. Ni seronok ni nak buat. Ini cikgu boleh tanya kat korang. Okay, dia bagi fungsi fx sama dengan m per 3n tolak 3x tolak n, yang mana x tak boleh sama dengan 1/3. Okay, soalan dia suruh cari nilai n. Dia suruh cari nilai n. So kita nak kaitkan nilai n. Nilai n ni dia duduk dekat sini tau. Dia duduk dekat bahagian penyebut. Okay. Apa masalah utama pada penyebut? Dia tak boleh sama dengan 1. Sama dengan 1. Dia tak boleh sama dengan sifar. Sebab biasa sama dengan 1. Dia tak boleh sama dengan sifar. Bila dia sama dengan sifar, so awak punya pecahan akan jadi null. Pecahan awak akan jadi tak boleh dikira lah. Math error kan. Okay, so tak boleh sama dengan sifar. Jadi kita tahu kalau kita nak cari n, kita boleh samakan 3x tolak n ni, kita boleh samakan dia dengan sifar. Okay, soalan cikgu. Apakah nilai x dia yang kita nak masukkan dekat sini? Kita ada, Ali ada, Aiman dah, kita ada. Okay, Najwa. Syuhada hilang balik. Najwa, macam mana Najwa? Apa nilai x yang kita nak masukkan sekarang dalam persamaan 3x tolak n sama dengan sifar? Jawapan tak Najwa? Tak tahu. Ridwan tak ada kat sebelah. Soalah Ridwan ni ada geng dia dalam ni. Okay, so kan dia kata kat sini, okay, x sama dengan, okay, ataupun tak boleh sama dengan 1/3. Maksud statement ni adalah kalau kita masuk nilai x ni 1/3, awak akan dapat nilai kat bawah ni sama dengan sifar. Okay, so kita sebagai budak-budak baru naap ni, benda yang orang tak bagi tu yang kita nak buat kan. Okay, so kita akan gantikan x ni dengan 1/3. Okay, sebab kita nak tahu kalau x tak sama dengan 1/3, dia kata bawah ni akan dapat sifar nanti. Okay, so kita masukkan lah. Sini jadi 1/3 tolak n sama dengan sifar. Daripada situ kita akan dapat nilai n nanti. So yang ni boleh jadi nilai 1.
Jadi 1 tolak N sama dengan sifar, N bawa ke sebelah, N sama dengan 1. Okey, jadi jawapan akhir adalah N sama dengan 1. Okey, kalau awak gantikan N sama dengan 1 kat sini, awak akan dapat dia punya persamaan Fx sama dengan M per 3X tolak 1. Okey, yang mana dia kata X tak boleh sama dengan 1 per 3. So cuba masukkan balik 1 per 3, dapat tak bawah ni sifar? Okay, kalau kita masukkan 3 and then 1 per 3 tolak 1. And then kita akan dapat jawapan dia sifar. Jadi betul lah nilai N kita. Okay, dia buat yang macam ni, X tak boleh sama dengan 1 per 3 sebab kita tak nak kita punya penyebut ini nilainya jadi sifar. Sebab bila sifar dia jadi math error. Okay, so dah proven kat situ. Dapatlah markah N sama dengan 1. Okay, so dekat sini yang ini markahnya 1 je sebab simple punya soalan. Yeay, 1 je. Cikgu, Okay, ya. kalau jalan kira lain tapi jawapan sama dapat markah ke? Ya, kira macam mana? Ya buat 3X tolak N sama dengan kosong. Lepas tu ya pindahkan N. Lepas tu X nanti dapat N per 3. Okay. Lepas tu samakan dengan sebelah. Okay, boleh? Boleh. Okay. Boleh. Oh, kreatif ni jalan kerja. Cikgu pun tak terfikir yang tu. Tapi good. Boleh. Okay. So kita proceed ke soalan B. Okay, soalan B yang ni lebih mudah sebab awak cuma perlu gantikan nilai X dengan negatif 1 dan nilai X dengan 1. Okay, jadi cikgu akan salin balik tadi persamaan kita. Tak nampak pula. Fx sama dengan M per, okay, cikgu salin balik ke sini. Fx sama dengan M per 3X tolak 1. Kenapa Kak Ngah? Okay, jadi kita akan masukkan nilai ni ke dalam persamaan. Okay, Fx ni kita akan masukkan dalam atas tu. Okay, jadi untuk nak masukkan dia, kita masukkan. Okay, mula-mula 3. Kemudian F negatif 1, maksudnya awak gunakan fungsi Fx tapi gantikan X dengan negatif 1. So kita ada sini M per salah pula depannya. Okay, so belakang ni 3, X ganti dengan negatif 1 kan. So sini jadi negatif 1 tolak 1. Okay, macam tu. Okay, and then tambah. Okay, F1 maksudnya X sekarang ganti dengan 1 pula. So M per 3 darab 1 tolak 1. Okay, sama dengan negatif 1. Okay, so dah masuk semua. Allah, apa cuba ni? Okay, dah masuk semua. So kita selesaikanlah macam biasa. 3 darab M kita akan dapat 3M. Per, di bawah ni 3 darab negatif 1 dapat negatif 3 tolak 1. So kita dapat negatif 4. And then tambah M per 3 darab 1, 3 tolak 1 dapat 2 sama dengan negatif 1. Okay, so bila dapat dua penyebut yang lain, negatif 4 dengan 2, cara paling senang adalah darabkan semua dengan penyebut yang paling besar. Kat sini nombor paling besar 4 kan? So darabkan semua dengan negatif 4. Okay, kita akan darabkan semua dengan negatif 4. So semua darab dengan negatif 4. Kalau awak rasa, okay, bila awak darabkan dengan kaedah yang ni darab ni, lepas tu yang ni darab ni, lepas tu yang ni pun kena darab ni. Kalau awak rasa susah nak buat macam tu, then awak asing-asingkan dia. Okay, asing-asingkan macam ni. Negatif 4 and then darabkan dengan 3M per negatif 4. Tambah negatif 4 juga darabkan dengan M. Allah, hai. Apa? Darabkan dengan M per 2. Okay, sama dengan negatif 4 juga. Okay, darabkan dengan negatif 1. Boleh buat macam ni. Yang penting semua darabkan dengan negatif 4. Okay. So yang macam ni kan lagi senang kan nak selesaikan. Negatif 4. Jadi ni boleh dapat nilai 1. So 1 darab 3M, sini dapat 3M. Okay, tambah. Yang ni 2 darab negatif 4, sini dapat negatif 2. So di sini adalah negatif 2. M sama dengan negatif 4 darab 1 dan negatif 1 dapat 4. Okay, so 3M tambah negatif 2M. Sini dapat M. Jadi M sama dengan 4. Terus dapat jawapan akhir. M sama dengan 4. Jadi tadi full mark 3 markah kan. So dekat atas ni, kat bahagian sini, okay, bawah kalau dapat betul terus 2 markah.
Okay, yang masuk-masuk, yang atas ni maksudnya. Kalau bawah ni kira salah kan, salah yang kat sini lah contohnya. Negatif 1 ni lupa nak jarak dengan negatif 4. So dapat jawapan akhir lain kan. Jadi yang first masuk ni, yang ini awak akan dapat B1. Okay. Jadi untuk soalan ni total markah adalah 3 markah. Apa dia?